Malam ni saya nak menyambung berkaitan dengan kelebihan puasa Ramadan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Puasa menghapuskan dosa. Antara kelebihan puasa bulan Ramadan itu iaitu menghapuskan dosa sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Huzaifah bin Al-Yaman berkata. Dia kata kunna inda Umar faqala ayyukum yahfazu haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnati kama qala sallallahu alaihi wasallam qala faqultu ana qala innaka la jari'un wa kaifa qala sallallahu alaihi wasallam qala qultu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kami pernah duduk-duduk bersama Umar, ini kata Huzaifah, lalu dia bertanya, siapakah di antara kamu yang hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah seperti mana yang baginda sallallahu alaihi wasallam katakan? Duduk Huzaifah ni duduk sekali dengan Umar. Jadi Umar tanya, siapa yang hafal hadis berkaitan dengan fitnah? Maka kata Huzaifah pun menjawab. Dia kata aku. Huzaifah jawab aku. Kemudian Umar kata lagi, sesungguhnya kamu berani bercakap, dia kata. Lalu bagaimanakah yang baginda katakan? Weh, berani kamu mengaku ah. Kalau begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Huzaifah pun sebut, dia kata aku katakan aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnah yang timbul pada diri seseorang kerana keluarga, harta, jiwa, anak dan juga jirannya boleh dihapuskan dosanya oleh puasa, solat, sedekah dan menyuruh kepada kebaikan serta melarang daripada kemungkaran. Ini Huzaifah lafazkan, dia kata seperti mana yang Nabi SAW sabdakan, dia kata fitnah itu timbul daripada siapa? Boleh datang fitnah itu daripada keluarga. Fitnah itu boleh datang dari harta. Fitnah itu boleh datang daripada jiwa diri sendiri. Fitnah itu boleh datang daripada anak dan juga jiran. Itulah tuan-tuan, dalam Quran sebut harta anak-anak ni fitnah, ujian. Ujian belaka ni, mana fitnah itu maknanya ujian itu boleh datang daripada keluarga sendiri. Datang tuan-tuan. Macam kita lah kadang adik-beradik kan, 2-3 orang ramai. Kadang-kadang dengan adik-beradik ni pun ada yang tak puas hati juga ni. Kan? Dengan adik-beradik pun ada yang tak puas hati juga. Tengok adik dia nampak lebih sikit nikmat, dia rasa lain macam. Dia macam-macam lah. Adik-beradik dia pun dia bukan semua macam kita. Dia masing-masing ada pembawakan dia sendiri. Jadi tu fitnah, ujian tu datang daripada adik-beradik sendiri pun boleh datang. Kemudian dari harta, ini lagi lah kan? Ujian harta ni tuan-tuan, masya-Allah. Inilah banyak orang kecundang. Betul tak? Ni sibuk cari harta lah ni. Sampai lupa nak sembahyang, kan? Sampai macam-macam, lupa akhirat lah, lupa akhirat sebab kerana harta. Sebab nak harta. Daripada pagi sampai ke petang, sampailah ke malam,
Sampai lupa sembahyang. Kenapa? Sibuk. Sibuk apa? Cari harta. Dalam istilah kata kita sekarang ni, cari makan. Kan? Begitulah. Sampai lupa Allah. Sampai lupa akhirat. Itu ujian belaka. Masa kita hendak kaya ni, kita macam-macam, kita boleh angan-angan. Kalau aku kaya, dia kata, tiap-tiap bulan aku pergi Mekah. Kan? Ataupun dia bilang, kalau aku kaya, aku mau sponsor masjid ni. Kalau boleh jadi 2 tingkat, dia bilang. Kalau aku kaya, dia kata, ni ahli jemaah yang ada ni, semua aku bagi seorang 1,000. Kalau aku kaya, kalaulah Allah Ta'ala jadikan betul dia kaya. Rata-ratanya tuan-tuan, semakin kaya, semakin bakhil. Kan? Bakhil. Susah kita nak jumpa orang yang kaya ni pemurah. Ada, tapi tidak ramai. Ada, tapi tidak ramai. Yang rata-ratanya bakhil. Bakhil pada akhirat. Harta tu sibuk simpan, dia tak fikir harta tu macam mana nak jadi jambatan akhirat. Ujian ni, harta ujian ni. Jangan tunggu kaya bang. Kadang-kadang kita ni Allah Ta'ala bagi kelebihan sikit lah dalam bulan tu kan. Mungkin masuk bonus, kan? Mungkin masuk apa lagi. Adalah kelebihan sikit. Tu pun dah kita rasa dah. Nak sedekah ke orang pun berat rasa kan. Bukan kata tak ada kelebihan. Tapi rasa susah nak buat kebaikan. Ujian belaka, ujian harta. Begitulah juga kepada ujian kepada anak-anak dan juga jiran. Lalu dikatakan Huzaifah, Nabi juga menyatakan dalam hadis dia kata apa? Dosa ini boleh dihapuskan dengan puasa. Kan? Dosa boleh dihapuskan dengan puasa. Ini yang kita nak masuk bulan Ramadan ni. Kita berpuasa ni, man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa-siapa yang berpuasa dengan 2 syarat. Pertama, penuh keimanan. Inilah tuan-tuan, sebut puasa dengan iman ni macam mana? Kita nak puasa ni, kau puasa untuk apa? Itu di sana, dalam kita nak memperkemaskan puasa kita biar betul atas keimanan, kita kena berniat. Kena niat. Tu disuruh niat. Ada orang tanya lagi, Ustaz, kalau aku berniat malam pertama saja bulan Ramadan, cukup je tu? Yang lain-lain aku puasa macam biasa? Sah kah? Ada orang tanya kan? Ada orang tanya tu. Jadi jawapannya, menurut qaul yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, tidak memadai kita berniat hari pertama bulan puasa tu. Tak. Tapi hendaklah berniat tiap-tiap malam. Kenapa? Satu, supaya puasa kita sah. Yang kedua, bila kita berniat, apa kita niat? Saja aku berpuasa pada bulan Ramadan ini, pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Nak memperkukuhkan lagi kita puasa itu hanya kepada Allah. Itu kata puasa imana. Penuh dengan keimanan. Ada orang puasa, masuk Ramadan, yang penting ku puasa bah. Malu juga bah kan. Kalau orang semua puasa, aku tidak puasa. Dia malu bukan kerana Allah Ta'ala, tapi dia malu. Puasa dia tak iman. Itu bukan puasa orang beriman. Itu kena niat, perbaharunya tiap-tiap malam kena niat. Kemudian wahtisaba, pengharapan. Apa yang kita harap daripada puasa kita? Ini mau kena clear tuan-tuan. Ini kita kena clear ni. Apa aku harap? Aku berpuasa ni apa aku harap? Supaya Allah redha kepada kita. Sebab ini perintah Allah. Dalam kita menyempurnakan kita sebagai seorang Muslim,
nak menyempurnakan keimanan dan kita sebagai seorang Islam ni puasa. Kan dalam rukun Islam antaranya apa dia? Puasa. Puasa bulan Ramadan. Rukun Islam. Kalau orang pergi haji ada rukun haji. Kita sembahyang ada rukun sembahyang. Bayangkan kalau orang sembahyang daripada qiyam, kemudian diri baca suratul Fatihah, lepas baca suratul Fatihah patutnya dia rukuk kan? Terus dia sujud. Enggak rukuk. Sah kah? Rosaklah sembahyang dia. Bukan dia lupa, tapi sengaja. Tanya bos, kenapa kau enggak rukuk tadi? Dah lah aku mau rukuk, enggak siuk, dia bilang. Aku sujud terus. Mana boleh? Itu rukun. Bila kau tahu buat rukun, tak sahlah solatmu. Begitulah juga Islam. Islam dia ada rukunnya. Antaranya puasa pada bulan Ramadan. Jadi kena buat. Kau suka tak suka, kau kena buat puasamu itu. Bila kau buat bermakna kita menyempurnakan kita ni seorang Islam, barulah Allah nak redha pada kita. Tu kita harap redha Allah. Dan ditegaskan lagi dalam surah Al-Baqarah tu kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Puasa pada bulan Ramadan. Seumpama puasa itu diwajibkan daripada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun. Kalau dalam bahasa Arab sebut la'alla, ini mudah-mudahan. Ini bukan mudah-mudahan. Allah sebut la'allakum tattaqun, pasti kamu orang yang bertakwa. Maknanya siapa berpuasa bulan Ramadan ni, dia orang bertakwa. Jadi kita bila nak keluar daripada Ramadan, yang kita sudah pun berpuasa, kita harap apa? Kita harap kita ni orang betul-betul orang bertakwa. Tuan-tuan, kita ni orang Islam, orang yang beriman, tapi maqam yang tertinggi sekali apa dia? Mulianya seseorang hamba itu di sisi Allah, apa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Nilaian, parameternya kemuliaan di sisi Allah tu Allah sudah beritahu, kena takwa. Jadi bagaimana puasa itu pada bulan Ramadan yang akan mendapat melahirkan orang yang bertakwa, dan orang bertakwa ini mulia di sisi Allah. Ini kita harapkan. Aku nak masuk bulan Ramadan supaya aku ni menjadi orang yang bertakwa. Cukup dua syarat ni, iman dan takwa. Maka Nabi sebutkan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Mereka ini akan mendapat keampunan Allah apa-apa yang dosa yang dia telah buat setahun yang lalu. Yang lalu ni habis, terhapus. Sebab kenapa? Sebab puasa. Seperti Nabi SAW sebut, puasa itu menghapus dosa. Tuan-tuan, jangan kita rasa kita tak berdosa. Ini bahaya ni. Ini bahaya. Kita kena tanam bila aku puasa ni, kelebihan dia penghapus dosa. Aku puasa sungguh-sungguh. Sebab dia rasa dirinya berdosa. Memang pun begitu, kita kena rasa begitu. Sebab kita tidak akan boleh elak kita ni tidak berdosa. Pasti. Ini kira pasti. Kita bukan Nabi. Nabi SAW maksum. Manusia, makhluk yang bebas daripada dosa. Tapi kita yang bukan Nabi ni pasti ada dosa. Macam mana kita nak delete dosa kita tu? Ini telah diajar, antaranya apa dia? Puasa pada bulan Ramadan. Nabi juga kata dengan solat pun boleh menghapuskan dosa. Solat, kita untuk solat 5 waktu sehari semalam ni, pun kita dihapuskan dosa. Tuan-tuan, Nabi sebut bila kita sembahyang, segala bentuk dosa kita ni diletak atas kepala kita, di bahu kita. Semua dia letak, cuma tak nampak je lah. Tapi Nabi cerita kena percaya.
Semua dosa kita ni letak atas kepala, atas bahu. Ketika mana kita sembahyang, rukuknya kita berguguran dosa tu. Sujudnya kita gugur habis dosa. Dosa-dosa kecil lah. Alah, dosa kecil saja. Tuan-tuan, kita tak buat dosa besar pun dosa kecil banyak mana kita buat. Cuba kita muhasabah balik, bahkan daripada kita bangun tidur pagi tadi ni sampai sekarang ni. Cuba hitung. Aku bangun aku buat apa? Kalau kita muhasabah tuan-tuan, ya Allah, banyak sangat dosa. Banyak. Mata, dosa mata, dosa mulut, dosa macam-macam. Memang kita kata tidak akan sunyi daripada dosa. Namun rahmahnya Allah Ta'ala itu, dengan solat sahaja dihapuskan dosa. Dengan puasa sahaja Allah hapuskan dosa. Termasuk sedekah katanya. Sedekah itu juga penghapus dosa. Kita datang ke masjid, cari tabung masjid, pop masuk. Allah padam dosa kita. Jumpa kawan-kawan makan apa semua belanja. Kira sedekah lah tu. Allah hapuskan dosa. Sedekah. Kan? Menyuruh kepada kebaikan serta melarang daripada kemungkaran, itu pun kira penghapus dosa. Penghapus dosa. Kita ajak orang kepada ma'ruf, kebaikan. Jom pergi masjid. Ajak orang ke masjid. Soal dia mau ikut tak ikut tu belakang cerita. Ajak kepada kebaikan saja pun itu penghapus dosa. Mencegah daripada kemungkaran, tegur orang yang melakukan kemungkaran, itu pun penghapus dosa. Banyak kan? Banyak. Tapi nak cerita apa kelebihan Ramadan ni, puasa itu penghapus dosa. Apalagi kelebihan orang puasa pada bulan Ramadan? Puasa sebagai perisai daripada godaan hawa nafsu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kami, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Sesiapa di antara kamu yang ada kemampuan, maka berkahwinlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kerana ia menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Ini hikmah. Nabi bagi tahu kepada para pemuda. Dia kata, kalau kamu mampu nak kahwin, kahwin. Soal mampu kan? Mampu kahwin, kahwin. Makanya kita boleh faham, bukan senang anak muda mau kahwin. Itu Nabi kata, kalau mampu kahwin, kahwin. Jangan tunggu lama-lama. Itulah tuan-tuan, antara perkara yang kita kena segerakan. Antara. Bila berlaku kematian, segerakan pengurusan jenazah. Jangan tunggu lama-lama. Ini mau tunggu lagi keluarga yang baru mau flight dari mana? Ya kan dari Semenanjung. Flight dari Australia tu. Mau tunggu dia balik. Tidak. Bila berlaku kematian, segerakan ke bumi. Urus. Ini tuan-tuan, kita pun kalau kena tinggal wasiat cepat-cepat ni kepada, kalau kata berlaku kematian pada kita, pesan pada anak bini kita, segerakan pengurusan. Jangan tunggu lagi hal ni apa semua. Tuan-tuan. Dan bila termasuk bila anak dara sudah ada calon dan layak untuk bernikah, segerakan perkahwinannya. Jangan ditangguh-tangguh.
Ramai tuan-tuan hari ni bukan kata tiada kelayakan untuk kahwin. Nampak pula anak dara dia ni sudah meliar orang bilang. Bawa kemari ke sana, dating, keluar apa semua, naik kenderaan berdua-duaan. Naik kereta, bukan sakat naik kereta, naik motor berboncengan. Yang belum kahwin. Si bapa, si ayah ni tak rasa berdosa. Boyfriend datang ke rumah ni. Makcik, aku mau bawa dulu ni. Apa-apa bawa saja. Bagi lesen pula. Green light pula. Ui nah. Hebat si beliau dia ni. Melepaskan anak kepada bukan mahramnya. Ustaz, biasa-biasa aku kenal. Bukan masalah kenal. Bukan masalah kenal tu. Hukum tu begitu. Tak boleh. Biasa sudah bakal Ustaz dulu-dulu. Bukan biasa-biasa ni. Tak boleh. Itu Nabi cerita dalam hadis lain kan. Bila sudah berdua ni, laki perempuan, yang ketiga siapa? Iblis syaitan. Tetap akan membisik. Ayalah jauh-jauh dibisiknya, dekat-dekat sikit bah. Dibisik. Sudah dekat, dibisik lagi. Putihkan tangannya, kau pegang bah sikit. Tidak mustahil. Sebelum kahwin sudah berzina. Hari ini ramai tuan-tuan. Berlaku. Berlaku. Sebab kenapa? Antara puncanya kejahilan ibu bapa. Yang memandang remeh, memandang ringan terhadap soal pergaulan anak-anak. Tuan-tuan, kalau nampak anak dah meliar begitu, kasih kahwin saja. Ni sekarang ni, kita mengasih kahwin anak ni pun bercerewet lagi. Minta maaf cakap lah. Kita, zaman kita ni, kasih kahwin anak, cerewet. Minta hantaran, tak apa-apa. Macam hantaran tu satu kewajipan dah sekarang ni. Minta pula, kau di belasahnya. Alasan barang naik. Kita kahwin ni ikut kemampuan lah. Jangan tiru orang. Jangan tiru orang. Kalau orang mau kahwin, yang kahwin di hotel apa semua, kita pun mau tu. Kalau kita tanggung sendiri tanpa membebankan orang lain, tidak masalah. Hari ini anak kita kahwin, anak perempuan kahwin, kos perkahwinan anak kita bebankan kepada bakal menantu kita. Dahsyat no. Tu minta hantaran kau-kau. Berapa? 40,000. Kenapa mahal betul? Sewa Dewan Hotel, Raya Hotel. Masuk sekali. Tengok ni tuan-tuan, memang dibelasah sungguh. Tu akhir sekali, orang mau kahwin pun takut, susah. Jadi kita ni tuan-tuan berpada-pada lah. Ustaz, kita ada adat bah. Adat nombor 2. Kita kena jadikan perkahwinan itu betul-betul ibadat, bukan adat. Tidak ada. Bukan adat tapi ibadat. Supaya ada keberkatan. Ada satu masjid ni, siapa nak buat pernikahan, kenduri kahwin pun buat di masjid pun dapat, di masjid daerah tu. Bagus konsepnya. Situ akad nikah, situlah nak buat kenduri kendara, sila. Masuk waktu zuhur, azan zuhur, orang berhenti, pakak berhenti, solat pun terjaga. Alhamdulillah. Itu begitu, atur begitu. Atur. Dia nak cerita tadi ni, wahai pemuda-pemuda, kata Nabi, mampu kahwin, kahwin. Kenapa kahwin? Disuruh kahwin. Aghaddu lil basar. Dengan perkahwinan itu boleh menundukkan pandangan. Dia ada dah yang halal. Alhamdulillah, istrinya
Dia tak tengok dah yang lain. Kemudian wa ahsanu lil farji. Boleh menjaga faraj, kemaluan bila dah kahwin. Wa man lam yastati'. Tadi yang mampu kahwin, Nabi kata, siapa yang tidak mampu untuk berkahwin, fa alaihi bisawm. Puasa. Kenapa Nabi suruh puasa? Fa inna lahu wijaun. Kerana dengan berpuasa itu puasa tu boleh menjadi perisai untuk diri dia. Perisai apa? Perisai daripada terjebak perkara-perkara maksiat, jatuh kepada perkara maksiat. Tapi dah tahulah, kalau anak muda dia kan puasa Ramadan pun mau kasih habis, kapus-kapus juga. Ini nak tahan jadikan puasa tu sebagai perisai supaya boleh menundukkan pandangan, supaya kemaluan kita terjaga. Dia jadi perisai. Bukan senang, bukan senang. Kita ada jumpa anak muda, dia bulan Rejab, bulan Syakban fully puasa, luar biasa. Anak muda ni. Ini kalau buat menantu tuan-tuan, insya-Allah jadi menantu soleh. Kan? Bukan senang anak muda nak berpuasa daripada Rejab, Syakban. Bukan senang. Tapi kalau ada anak muda begini, tuan-tuan yang ada anak darah, boleh jadi calon. Insya-Allah jadi soleh. Nak tahu siapa dia? Bolehlah PM belakang je lah. Siapa anak muda ni? Bukan senang tuan-tuan. Kita nak puasa biasa-biasa pun susah. Kan? Tapi kalau anak muda hidupnya boleh begini, hebatlah, hebat. Itu semua cara tarbiyah yang Nabi ajar. Kan? Betul lah, puasa ni lain tuan-tuan, dia kendur, nafsu kita ni kendur. Kita puasa daripada mula subuh tu sampai masuk maghrib kan. Kalau kita puasa otomatik nampak maksiat kita. Orang bilang rasa, orang kata bukan hilang tak, tapi kurang. Berbanding dengan bulan-bulan lain yang kita tak puasa. Nampak saya pelancong Cina tu lalu di depan kan. Kalau sebelum Ramadan tu ikut lagi mata. Tapi kalau bulan Ramadan yang tengah puasa tu mau ikut tapi menarik dia. Astagfirullah. Kan? Itu suasana Ramadan sebab puasa itu kata perisai. Puasa ni perisai daripada perkara-perkara mungkar dan maksiat. Itu kelebihannya bulan Ramadan insya-Allah. Kemudian puasa itu sebagai perisai daripada api neraka. Daripada Sayyidina Sa'id bin Abu Hind, anna mutarrifan min Bani Amir bin Sa'sa'a haddathahu anna Utsman bin Abil Aus Ats-Tsaqafi da'a lahu bilabanin yasqihi. Sesungguhnya Mutarrif daripada Bani Amir bin Sa'sa'ah bercerita kepadanya bahawa Utsman bin Abu Ats-Tsaqafi, Abul Aus Ats-Tsaqafi, memanggilnya minum susu yang dituangkan untuknya. Dicerita ni. Mutarrif ni daripada Bani Amir nampak Utsman Ibnul As, dia panggil. Da'a lahu, dia panggil. Banyak-banyak. Jemput minum susu. Orang Arab ni minum susu laban. Susu bukan macam susu macam kita. Susu fresh. Orang bilang fresh dari kilang. Perah minum. Kita susu Dutch Lady yang sudah di kotak pas semua kan. Dia panggil. Qala Mutarrif, maka Mutarrif ni pun berkata,
Dia kata apa? Inni shaim. Aku ni puasa. Dia ajak Osman minum susu. Dia bagi tahu dirinya, dia kata mutarif, dia kata aku ni shaim, aku ni sedang berpuasa. Maka Osman pun berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata. Ini Osman bagi tahu kepada mutarif ni. As-siyamu junnatum minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Mutarif bagi tahu kepada Osman, bagi tahu kepada mutarif, dia kata dia pernah dengar Nabi SAW bersabda, dia kata puasa itu adalah perisai daripada api neraka, seperti mana perisai salah seorang daripada kamu dalam peperangan. Kan. Mutarif ni panggil, ajak minum apa? Minum susu. Kepada siapa? Osman. Dia bagi tahu pada Osman, sudah Osman ni datang. Mungkin bagi susu sudah berapa kali kan? Jadi bila Osman diajak minum susu begitu, dia kata aku ni sedang berpuasa. Maka Osman beritahu, Nabi pernah bersabda, dia kata puasa ni perisai daripada api neraka. Umpama seorang bila dalam perang dia ada perisai. Bila perang tu kan ada kan perisai tu, umpamanya perisai daripada terkena tusukan pedang. Kalau zaman kita bahkan ada perisai juga, tapi bukan perisai begitu. Peperangan kita sekarang dia guna peluru berpandu. Tapi dia ada juga istilah dia perisai. Apa dia? Anti peluru berpandu. Bila dia lancar, ada pula empuk, itu disebut perisai. Nak cerita puasa itu berfungsi sebagai perisai daripada api neraka. Allah Rabbi, itu kelebihan puasa. Jadi kita puasa ni tuan-tuan, bukan sembarangan. Benda ni bukan kita tak tahu, tapi diperingatkan semula agar kita memasuki bulan Ramadan, kita rasa betul berharga kita berpuasa. Banyak kelebihannya. Kita ni tuan-tuan kalau cerita bab kelebihan boleh menimbulkan gairah bahkan. Itu tujuannya. Cerita kelebihan, fadailul a'mal ni dicerita begini ni supaya kita timbul rasa gairah bab buat. Macam juga bahkan kalau kita pergi KK kalau pergi saya saja boleh. Boleh, tapi kalau sebut siapa pergi KK malam ni, ada orang tunggu di Imago mau bagi duit satu orang 1,000. Tengok, kelebihan pergi ke KK Imago akan dapat RM1,000. Macam berimbah itu kan. Macam berimbah itu. Sampai orang, ialah masa tu di mana di bank. Orang berpusu. Sebab kenapa pergi bank? Masa tu orang lipas-lipas bank tak kisah pun. Tapi oleh kerana ada pembagian BRIM, orang pergi sana. Sanggup beratur. Sebab ada kelebihan kita mau pergi bank. Begitulah Ramadan nak datang untuk membangkitkan kegairahan Ramadan. Kita cerita bab fadail, kelebihan-kelebihan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, mudah-mudahan membangkitkan rasa betul kita nak puasa pada bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah sebenarnya banyak lagi berkait kelebihan ini. Kita insyaAllah ada minggu depan kita akan sambung lagi dah. Ada soalan?
Jika tiada soalan, sekadar itu sahaja, insya-Allah sambung pada minggu hadapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'alna jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita tangguhkan dengan bacaan tasbih kafarah surat An-Nas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.